Hadis yang keempat, tenang dan tidak gelojoh. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ashaj bin Abdul Qais, inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah, al-hilmu wal-anatu. Rawahu Muslim. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ashaj Abdul Qais, sesungguhnya pada dirimu ada dua perkara yang dicintai oleh Allah Ta'ala, iaitu lemah lembut dan tenang, tidak gelojoh. Tuan-tuan muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin, taufik, hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab 40 hadis akhlak mulia yang disusun oleh Almarhum Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada hadis yang keempat, iaitu akhlak yang keempat, tenang dan tidak gelojoh. Satu hadis yang diceritakan oleh seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Maklum, Abdullah Ibnu Abbas. Ini termasuk dalam Al-Abadalah Al-Arba'ah. Sahabat yang bernama Abdullah yang empat. Salah seorang daripadanya ialah Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah pernah berkata kepada Ashaj Abdul Qais. Nama ataupun gelaran Ashaj ni, asal Ashaj ni maknanya luka, sebab dia ada luka di kepala. Ada ulama mengatakan nama dia Al-Mundhir. Ada juga ulama yang mengatakan nama dia Ibnul Harith. Dan ada juga ulama yang mengatakan nama dia Ibnu Amir. Cuma dia digelar Ashaj sebab dia ada luka di kepala. Nabi pernah sebut tentang Ashaj ibn Abdul Qais ni. Nabi kata Nabi kata atakum wafdun Abdul Qais khairul ahli al-masyriq. Nabi kata datang kepada kamu satu rombongan yang dibawa oleh Abdul Qais. Ashaj Abdul Qais ni lah. Nabi kata rombongan ini khairu ahlil masyriq. Dia adalah sebaik-baik orang yang datang daripada timur. Wa fihim al-Ashaj al-Asri. Di antara mereka dalam rombongan itu ada yang lebih istimewa daripada ahli-ahli rombongan, iaitu Ashaj, seorang lelaki yang ada luka di kepala dia. Baik. Hadis ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingatlah, kita dah baca pada kuliah subuh dalam kitab 40 hadis cinta. Hadis ni lah sekali kita baca subuh hari tu, subuh minggu kedua. Jadi saya baca laju sikit lah hadis ni.
Cuma dalam kitab tu dia tengok hadis ni dari sudut perkataan cinta yang ada di dalam satu-satu hadis. Dalam hadis ni ada kalimah yuhibbuhumallah. Dua sifat ni ada pada seorang lelaki yang bernama Ashaj Abdul Qais, dan dua sifat ni jadi kesukaan pada Allah. Dalam riwayat lain sebut kesukaan pada Allah dan Rasul. Maknanya ciri-ciri yang ada pada Ashaj ni ada dua ciri yang Allah Ta'ala suka, ada di dia, dan Rasulullah pun suka, ada di dia. Supaya kita tengok kereta lah. Tuan-tuan tengok kereta Tesla yang terbaru nak dipasang di Malaysia, tuan-tuan. Harga 199K sahaja, orang kaya kata. 199K sahaja. Murah lah tu, nak banding dengan dia masuk dengan harga hampir 500,000 juta. Baik, bukan nak cerita harga dia. Bila tuan-tuan tengok satu-satu model kereta, kadang-kadang kita tengok, kita puas hati dari semua segi. Tengok depan dia comel, tengok belakang dia pun lawa. Tengok tepi, kiri, kanan, dalam. Tengok rim, tayar dia, semua cantik. Ada juga yang kita tengok, depan lawa dah, belakang tak lawa. Saya pernah dengar ada orang kata cantik depan Azia baru ni, tapi belakang tak cantik. Yang ni yang saya nak sebutkan contoh. Di Ashaj ni ada dua ciri yang jadi kesukaan Allah Ta'ala pada dia. Disebabkan oleh ada dua ni, maka Allah Ta'ala suka dan kasih kepada Ashaj ni. Nabi pun suka juga. Jadi kalau kita ni nak termasuk dalam kalangan orang yang Allah Ta'ala suka, kena ajar-ajar biada sifat ni. Salah satu daripadanya ialah al-hilmu. Nabi kata al-hilmu bitahallum. Hilm ni diterjemah oleh Syekh Fahmi, dia kata lemah lembut. So, Nabi kata lemah lembut ni bitahallum. Tahallum atau wazan tafa'ul ni maknanya kita kena ajar-ajar buat dulu. Dia tak mari selalu. Dia tak terus ada di kita. Kita yang asal tak ada ni lah. Adapun Ashaj ni, selepas Nabi sebut, pada engkau ada dua benda yang Allah Ta'ala suka, yang aku sendiri pun suka. Lalu Nabi beritahu lah dua sifat tadi, lemah lembut dan tidak gelojoh tu. Lalu Ashaj tanya dalam riwayat lain sebut, ya Rasulullah, dia kata atakhallaqu bihima, adakah aku berakhlak dengan dua akhlak tadi? Maknanya aku berusaha cuba untuk berakhlak dengan akhlak dua tu, atau am Allah jabalani alaihima, ataupun dua sifat tu Allah Ta'ala memang sedia bubuh di aku ada sifat tu. Maka Nabi pun jawab, Allahu jabalaka alaihima, ada di engkau tu secara jibiliyah dipanggil. Akhlak ni ada berbentuk kasbi, ada berbentuk wahbi dipanggil. Kasbi ni yang saya sebut tadi, al-ilmu, al-hilmu bitahallum. Lemah lembut ni kalau tak ada asal di kita, maknanya kita kena ajar biasa pada di kita sifat lemah lembut. Sifat tidak gelojoh, anah, tenang. Tidak jenis sifat asal ada di kita. Kita ni jenis kalut. Maka kena ajar biada di kita.
Tu dia panggil kasbi. Dia panggil kita berusaha untuk dapat sifat tu. Ada satu lagi bentuk, dia panggil wahbi. Yang ni anugerah. Yang ni yang disebut oleh Nabi ni. Allahu jabalaka alaihima. Allah Ta'ala memang sedia bubuh sifat tu di engkau. Sebab tu bila rombongan ni mari ke Madinah nak bertemu dengan Rasulullah, saya sebut dah di kuliah subuh, 2 kali dia mari ni. Kali yang pertama sebelum Fathu Makkah. Lepas tu dia mari pula lepas daripada tu. Dia mari dengan rombongan. Bila dia mari nak bertemu dengan Nabi, tuan-tuan bayang dah orang nak bertemu dengan Rasulullah ni dengan jiwa yang penuh kerinduan, yang membuak-buak dalam jiwa, tak tertanggung rindunya. Jadi bila mari, ramai daripada mereka ni, boleh katakan semua lah, senang cerita, sebab tinggal dia seorang je. Semua yang bersama dengan Ashaj Abdul Qais ni, sampai sahaja di Madinah, tak sempat nak parking elok-elok kenderaan mereka. Pakai berhenti juga, terus meluru pergi cari Rasulullah. Tu jiwa dia. Seronok tak seronoknya nak bertemu dengan Rasulullah gitu lah. Sampai tak sempat nak peduli dah. Kereta aku parking macam mana, dah tekan remote ke tidak lagi. Kalau ibarat kereta kita hari ni. Dah tekan remote ke tak lagi. Tak mikir dah nak tukar baju dulu. Sedangkan baju yang mereka pakai itu kan baju musafir. Bila baju musafir, bukan jenis kenderaan bertutup macam sekarang ni. Kenderaan bertutup sekarang ni tak apalah. Tuan-tuan pakai perfume daripada rumah, masuk kereta, sampai di masjid, perfume tu ada lagi. Tapi cuba naik motor. Perfume harga RM10. Yang harga RM10, calik di rumah, mari masjid, naik motor, follow kereta, follow lori sampah. Ada lagi tak bau tu? Tak ada lah, hilang lah bau tu. Sebab apa? Harga RM10 dah. Lepas tu angin luar banyak, duduk terjah kita. Hilang lah bau tu. Cuma nak sebutnya, yang lain-lain tak sempat tukar baju, tak sempat mandi dulu, tak sempat kendiri lah maknanya. Urus diri, terus pergi bertemu dengan Rasulullah. Tinggallah Ashaj ni seorang-seorang dia. Bahkan dia lah tolong tambak untuk sahabat-sahabat yang lain. Lepas tu dia pergi tukar baju dia, baju musafir, dia tukar ambil baju lain, baju baru. Kemudian dia pakai tatayyabah, maka dia bertatayyub, dia memakai wangi-wangian. Selepas daripada tu barulah dia mari menghadap Rasulullah. Bila dia mari tu Rasulullah nampak jauh lagi, Rasulullah panggil dah, mari duduk sebelah aku. Dia orang last sekali. Tapi disebabkan ada keistimewaan ni pada dia. Lalu Nabi panggil, mari duduk sebelah dia. Lalu Nabi kata, inna fika khaslatain. Pada engkau ada 2 benda yang Allah suka dan aku pun suka. Nak banding dengan lain-lain, bagus dah. Nabi tak kata tak bagus. Sebab mari nak bertemu dengan Nabi ni, bagus dah. Niat cantik dah. Tapi nak banding kau dengan yang lain, engkau lagi bagus. Sebab apa? Sebab mu nak mari bertemu dengan seseorang, mu jaga adab-adab dia. Tak gopoh engkau. Kalau katakanlah musafir, kita musafir tu maknanya kita tidur lama dalam kereta api, dalam kapal terbang tu. Berhenti, gosok gigi dulu kau. Pakai minyak wangi dulu kau, tukar baju dan sebagainya. Baru pergi menghadap. Tu kelebihan yang ada pada engkau banding orang lain. Kelebihan ni kata Nabi, Allah Ta'ala suka. Jadi, satunya sifat yang ada pada Ashaj Abdul Qais ni ialah al-hilmu. Saya sebut tadi, kalau ia memang tak ada di kita, maknanya kena ikhtiar usaha biar ada. Biar ada sifat lemah lembut, sifat tenang, sifat tak gelojoh. Sebab celah benda ni. Tak tenang ataupun gelojoh ni, buat sesuatu dengan tidak sempat berfikir, ni adalah sesuatu yang dicela. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala cerita, wa kanal insanu ajula. Itu sifat manusia. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa kanal insanu ajula, kata Allah.
Manusia ni dia berdoa, wa yad'ul insanu bisyarr. Manusia ni kadang-kadang dia berdoa dengan kejahatan, dia meminta pada Allah Taala dengan kejahatan sebagaimana dia meminta dengan kebaikan. Dia minta nak baik tu dengan dia minta nak jahat, nak suruh kena kejahatan pada orang lain lah. Dia minta tu serupa dengan dia minta benda baik lah. Kalau benda baik dia minta dengan Allah Ta'ala, nak suruh Allah Ta'ala cepat-cepat kabul, bagi pada dia apa yang dia minta kebaikan tersebut. Begitulah bila dia tak puas hati dengan seseorang, dia laknat orang. Kalau boleh dia nak suruh Allah Ta'ala turun laknat tu sekarang juga pada orang tu. Tu perangai kita. Ada ke tak? Ada perangai tu dia panggil. Kemudian Allah Ta'ala tutup, wa kana al-insanu ajulah. Tu perangai manusia, ajulah. Ajul ni maknanya gopo. Kalaulah Allah Ta'ala ni jenis perangai macam kita. Kalaulah Allah Ta'ala ni jenis perangai macam kita lah. Yang baik dia bagi segera, yang jahat pun dia bagi segera. Jawab dia. Habislah hancur lebur manusia. Bila kita tak puas hati je, kita doa kejahatan pada orang tu. Biar apa? Biar lingkup perniagaan dia. Biar bergaduh lelaki bini. Biar bercerai lelaki bini. Biar apa? Biar itu, biar ni dan sebagainya. Tu minta tu. Minta. Sebab apa? Sebab kita tak puas hati dengan dia. Kita tak suka pada dia. So kita nak Allah Ta'ala turunkan bala kejahatan pada orang yang kita tak suka tadi. Nak suruh segera sebagaimana segeranya kita nak kebaikan. Tu perangai manusia ajulah, kata Allah Ta'ala. Tu benda tak cantik. Sebab tu Allah Ta'ala tegur Nabi Allah Musa alaihi salam. Kisah masyhur dalam surah Kahfi. Ketika Nabi Musa keluar bersama dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam kan. Bila mana Allah Ta'ala beritahu ada orang yang lebih alim daripada engkau, maka Nabi Musa pun keluar bersama dengan Nabi Allah Khidir. Ringkas ceritanya. Bila bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam, minta izinlah Nabi Musa nak ikut Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir bagi tahu dah, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya engkau, kata Nabi Allah Khidir alaihi salam, lan ni maknanya sama sekali mu tak akan mampu sabar jalan dengan aku. Tapi Nabi Musa jawab lepas tu, dia kata, mu akan pastikan, mu akan dapati aku ni akan jadi seorang yang sabar. Ringkas ceritanya, bila dia berjalan, dia naik perahu, Nabi Khidir tebuk perahu tersebut, dia tanya. Bila Nabi Khidir sampai satu tempat bertemu dengan budak, Nabi Khidir bunuh budak tersebut, dia tanya. Kemudian bila Nabi Khidir bina balik rumah yang nak runtuh, dia tanya, tak puas hatilah kau apa yang dibuat oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ringkasnya, Nabi menceritakan kisah ni kepada sahabat-sahabat dia. Nabi kata apa? Yarhamullahu Musa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati Nabi Allah Musa, saudaraku, senabi, serasul dengan aku ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dia. Kata Nabi, laulam yu'ajjal, kalaulah Nabi Musa ni tak gopoh. Kalaulah Nabi Musa ni tak gopoh, laqassallahu alaina min hadithihi ma'ajiba. Nescaya Allah Ta'ala akan menceritakan kisah mereka berdua ni kepada kita dengan pelbagai keajaiban lagi. Kita akan dapat tahu. Maknanya bukan 3 kisah tu ya lah. Kita akan dapat tahu daripada kisah Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir ni. Bahkan banyak lagi kita akan dapat tahu. Tapi dah Nabi Musa jak tanya. Sedangkan Nabi Khidir bagi tahu dah. Kalau mu nak ikut aku, qala fa ini taba'tani fala tas'alni. Kalau mu nak tunggu aku, jangan tanya apa yang aku buat. Mu tengok dulu. Mu tengok sehingga aku cerita sendiri padamu. Tu syarat Nabi Allah Khidir bagi tahu. Bukan aku tak nak cerita. Sehingga aku beritahu. Hatta uhditha laka minhu dhikra. Sehingga aku sendiri cerita. Mu tak tanya lah, mu ikut je, tengok je apa yang berlaku tu. Tapi dah mu gopoh, mu tak sabar, mu tengok satu perkara, mu tanya, mu tengok satu perkara, mu tanya. Bila mu tanya, cukup 3 kali. Hadza firaqu baini wa bainik. Cukup sini kita pisah. Sa'unabbi'uka bima lam tastati' alaihi sabra. Aku akan cerita padamu apa yang mu tak sabar nak tahu sangat.
Artinya cerita ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Lepas tu wa ammal ghulam wa ammal jidar, semua sekali itu Allah Taala cerita di dalam Al-Quran kisah keajaiban. Baru 3 perkara. Kata Nabi, kalaulah Musa akhi, saudaraku senabi serasul ni sabar, nescaya banyak lagi peristiwa-peristiwa ajaib yang boleh diketahui. Tu kenapa jadi gitu? Sebab tak sabar. Sebab tu kena jadi kita biar boleh sabar. Antara keburukan tak sabar ni ialah contoh kes rumah tangga. Kes rumah tangga 2022 puluh ribu, hampir 50,000 kes perceraian di Malaysia setahun. Lebih kurang setahun gitulah. Lebih kurang 50,000 kalau tak salah saya, tuan-tuan cek baliklah statistik perceraian. Lebih kurang puluh ribu, maknanya 50,000. Kalau kita ambil 50,000, maknanya 50,000 kes perceraian berlaku. Kenapa? Sebab gopoh. Gopoh menceraikan. Tuan-tuan tengok, agama tak ajar gopoh gitu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ni Ibnu Abbas meriwayatkan hadis. Ibnu Abbas kata apa? Ibnu Abbas kata, di zaman dia, yartakibu ahadukumul hamaqah. Itu perkataan yang digunakan oleh Ibnu Abbas. Mu ni melakukan perbuatan bodoh. Itu kata Ibnu Abbas. Hamaqah ni maknanya perbuatan bodoh. Mu ni buat satu benda bodoh. Bila mu buat benda bodoh tersebut, apa benda bodoh yang nak disebut oleh Ibnu Abbas ni? Cerai bini tu lah. Cerai bini pula bukan dengan talak 1, dengan talak 3 tu. Aku cerai mu sebanyak bintang di langit tu. Dia nak marah sangat pada bini dia. Sebanyak bintang di langit dia cerai bini dia. Aku cerai mu sebanyak pasir di lautan. Tu dia. Nak marah sangat pada bini dia. Sebab apa? Tak bubuh belacan. Dia masak sayur. Ketik sangat ada isunya. Isu bukan besar mana. Tapi cerai tu talak 3. Tak mikir dah. Kata Ibnu Abbas, mu buat sesuatu yang bodoh, kemudian mu mari bertemu dengan aku. Ja'a ilayya, mu mari bertemu dengan aku. Ya Ibnu Abbas, ma'asna. Mu tanya aku, apa yang aku perlu buat lagi ni? Sebab dah cerai 3 dah, nak patah balik tak boleh dah. Patah aku nak buat macam mana ni Ibnu Abbas? Jom tanya Ibnu Abbas. Mu buat benda tak cerdik, mikir sebab apa berlaku benda tu? Sebab gopoh. Tuan-tuan tengok dalam Quran, Allah Ta'ala ajar manusia yang bercerai ni. Allah Ta'ala ajar, siapa dah bercerai pun Allah Ta'ala suruh duduk sekali lagi. Kata Allah Ta'ala, la tukhrijuhunna min buyutihin. Jangan sama sekali kamu keluarkan dia daripada rumah dia. Tu diguna tu. Tengok Allah Ta'ala guna. Min buyutihin. Tu tengok Allah Ta'ala guna. Rumah bini kamu. Padahal kita cerah dah dia ni. Rumah pun kita duk bayar tu. Harta sepencarian, tapi kena ingat. Walaupun bini kita tak kerja, dia tak bayar rumah. Tu, dia duk kerja rumah tu. Duk masak tu, duk agak anak tu, duk bersih rumah tu. Kalau dia kerja juga, tak ada orang urus rumah tangga kita. Dia duduk di rumah tu, mengurus rumah tangga kita tu. Kita seorang kerja, duk bayar bulan-bulan. Mati ataupun bercerai, harta sepencarian juga kita dengan dia. Itu nak sebut contoh. Bila bercerai, kata Allah Ta'ala, mu jangan keluarkan dia daripada rumah dia. Wala yakhrujna min buyutikum. Dan perempuan tadi jangan keluar daripada rumah kamu. Tengok agama ajar. Kenapa agama ajar gitu? Walau dah bercerai. Tempoh selama mana ni perempuan yang bereddah cerai ni nak duduk dalam rumah tu? Tempoh eddah cerai 3 kali cuci ataupun 3 kali haid. Tengok kau mana-mana lah. Tu cerita fake. Cuma nak sebutnya berapa lama duduk sekali ni? Tempoh eddah 3 bulan. 3 kali cuci, 3 kali haid tu. Nak suruh apa ni? Nak suruh yang cerai sekali, 2 kali tu boleh mari mikir balik kebaikan nikah kahwin. Tengok agama ajar. Tak bagi cerai. Lepas tu nak duduk macam mana? Tu fiqh ajar. Duduk macam suami isteri, cuma tak boleh tidur sekali. Tak boleh berdua-duaan lah. Kena ada orang dalam tu. Kalau ada anak, okey lah ada anak duduk sekali. Mari hilang dah panah, nak cerai bini. Nak bergaduh, nak siapa memang nak pisau betul dah.
Dia mari sejuk, tengok muka anak, tengok mikir masa depan dan sebagainya, masa depan anak sebagainya, kita rujuk balik ya. Rujuk balik, tak ada masalah. 1 dan 2, 3 tak ada lah. Mari bertemu dengan Ibn Abbas. Ibn Abbas kata ni perbuatan bodoh. Saya nak sebutnya contoh, bila mana kita gopoh, bila mana kita tak bersifat dengan sifat lemah lembut, salah satu daripada yang membinasakan ialah rumah tangga. Tak sempat mikir marah pada bini, tak sempat mikir marah pada anak, tak sempat mikir kita buat tindakan-tindakan yang melulu. Sedangkan agama tak ajar kita bersifat dengan sifat gopoh, sifat melulu ni. Agama bagi ruang seluahnya. Duduk sekali dulu. Tengok binimu berasa mari rindu pula. Dulu duduk bercinta berapa lama nak boleh kau kahwin? Bercinta lebih lama daripada kahwin. Kahwin sebulan, bercinta 2 tahun. Lepas tu mula bercerai. Mikir, duduk dalam rumah tu masing-masing. Fikir macam mana keadaan mu bercinta dulu. Berapa duit dah habis sepanjang percintaan tu. Mikir, lepas tu kalau ada anak, mikir anak pula. Maka dengan sebab tu boleh jadi rujuk balik. Satu lagi, kenapa agama tak bagi keluar daripada rumah tu? Isteri pun tak boleh keluar daripada rumah. Mu pun jangan halau dia. Sebab kalau kita hantar dia balik, mu simpan kain baju balik rumah mak mu bila balik rumah mak dia, jumpa dengan ayah dia, jumpa dengan adik-beradik dia dia akan masuklah benda yang tak cantik dalam diri isteri tu. Tak ada dah. Lepas tu dia berasa nak rujuk, mikir anak lagi. Aku kata dah, mu jangan kahwin dengan lembu tu, mu nak kahwin juga. Mak tambah gitu kan. Tak ada lah anak nak rujuk dengan suami dia. Aku kata dah, laki tu lembu. Mu nak kahwin juga. Aku kata dia tak cerdik, mu kata dia cerdik. Aku kata dia tak semak, mu kata semak. Aku kata dah, dia macam belakang kuali. Mu kata dah, putih macam perak lagi. Tu orang cinta. Buta pekak. Buta tak nampak, orang cinta macam mana, pekak tak dengar nasihat orang. Ni orang bercinta. Dengar budak-budak muda. Baik, orang tua cerita ni. Mana tadi? Sebab tu dia tak bagi keluar. Bila bagi keluar, bertemu dengan adik-beradik. Adik-beradik hak tak sebulu dah dengan suami dia. Ataupun dengan adik ipar dia. Dia cucuk, racun. Tak ada lah, tak balik lah. Tak rujuk lah kita. Jadi gila apa dia panggil? Gila apa tuan-tuan dia panggil? Kalau orang Kelantan dia panggil gila sakok. Gila reban ayam tu. Macam ayam kan dia duduk dia keluar suara tu. Sebab dia tengok nak balik ke reban dia. Begitulah umpamanya orang gila pada bini dia. Padahal dia cerah talak 3 dah. Duk intai janda dia. Padahal dia tak boleh nak rujuk pun. Sebab dia dah cerai dengan talak 3. Kan ada kes dulu kan. Ada seorang perempuan dalam Facebook, kalau tak silap saya, duduk viral. Suami dia ni duk panjat dinding, pagar rumah. Duk panjat pagar rumah. Sebab apa? Nak rujuk balik dengan bini dia. Yang dicerai dengan talak 3. Tiap-tiap hari duk panjat pagar tu. Duduk pasang lagu-lagu yang pernah mengimbau kenangan dia bersama dulu Bini duduk dalam rumah tu pun takut dah dengan perangai suami dia. Tak peduli dah dengan jiran-jiran ni. Pasang radio kuat-kuat. Anak duduk dalam rumah tu pun takut dah dengan perangai ayah tu. Nak bagi tahu bila gila lagi. Itu. Sebab tu perangai ni kena ada di kita. Maknanya apa-apa sempat mikir dulu. Mikir dulu. Ni asyik-asyik nak cerah. Ni sifat yang perlu ada. Allah Ta'ala suka, Nabi pun suka. Baik. Itu beberapa contoh. Jadi, 2 sifat ni ada kepada Asyaj bin Abdul Qais. Ada orang isti'jal dia mana? Gopoh dia mana? Dalam ibadat. Pernah berlaku kan zaman Rasulullah. Ada seorang lelaki, hadis musi' as-salah. Hadis lelaki yang solat dalam keadaan cacat, tak sah semayang dia. Nabi duduk dalam masjid dengan sahabat-sahabat, ada seorang lelaki masuk semayang 2 rakaat tahiyatul masjid. Nabi tengok dia semayang seperti ayam patut padi Semayang tak rokok sempurna, tak sujud sempurna, tak iktidal sempurna. Lalu selesai daripada dia solat, dia mari bertemu dengan Rasulullah. Sebab Rasulullah ada dalam masjid tersebut. Maka dia bagi salam pada Nabi, maka Nabi pun suruh dia balik semula solat. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli, Nabi kata.
Balik, pergi solat semula. Maknanya Nabi suruh dia pergi semayang sekali lagi. Sebab apa? Mu tak semayang lagi. Mu nampak je mu semayang. Padahal mu belum semayang lagi, kata Nabi. Dia pun pergi semayang pula. Pergi semayang, macam dia semayang kali pertama tadi. Lepas daripada tu dia mari temu dengan Rasulullah pula. Rasulullah kata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pergi semayang balik, mu tak semayang lagi. Lepas daripada semayang kali kedua ni mari temu dengan Rasulullah, tak berubah juga. Sama dengan semayang pertama. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak reti dah nak buat macam mana semayang ni. Sebab aku duduk semayang gitu ya selalunya. Maka Nabi pun kata, bila mu rukuk, mu kena bertenang dulu rukuk. Dalam keadaan mu rukuk tu, maknanya fiqh ambil tamakninah dalam rukuk. Tu istilah Nabi guna dalam hadis. Mu sujud hatta tatma'inna sajidan, sehingga mu tenang di dalam sujud tu. Mu berdiri hatta tatma'inna qa'iman, mu duduk berdiri dalam keadaan tamakninah dulu. Tu Nabi ajar satu semayang. Keluar istilah tamakninah dalam kitab fiqh itu. Cuma nak sebutnya, isti'jal dalam solat menyebabkan semayang tak sah. Pas kita bila ibadat ni nak cepatlah kita. Semayang cepat-cepatlah. Kalau duduk dalam masjid duduk cepat-cepatlah balik kita ni. Kalau dengar orang ngajar lagi nasib baik ni ada waktu isyak ni. Tahu ustaz tu berhenti. Kalau waktu subuh, waktu syuruk je adanya. Waktu syuruk kalau tak berhenti pun tak apa. Bila lah ustaz ni nak berhenti, tak berhenti lagi ni 7.10 dah ni. Tak berhenti lagi, nampak rancak lagi ni. Tunggulah 5 minit lagi. Tak berhenti lagi. Dalam hati ni, Allah nak keluar. Tapi malu pula dengan orang. Itu perangai kita. Istijah dalam ibadat. Kenapa jadi gitu itu? Gopoh dalam ibadat. Tak nak kau cari jalan. Biasa nak duduk tenang-tenang dalam solat. Waktu gopoh tu jugalah nak solatnya. Nak rukuk, nak semayang waktu zuhur dalam keadaan kalut-kalut. Nak semayang asar pun kalut-kalut. Bila agak-agak tak kalut kita semayang. Isti'jal fil ibadah. Gopoh dalam melakukan ibadah. Tapi bila duduk dengan manusia 2 jam tak sedar lagi sembang. Duduk lampau agam daripada mula iklan sampai habis cerita. Balik situ. Duduk dengan apa? Dengan dunia kita tak gopoh pula kita. Tapi bila duduk dalam ibadah, mulalah kita gopoh. Ni dia panggil isti'jal. Sifat gopoh ni sifat yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Lepas tu banyak lagi lah. Gopoh dalam apa? Gopoh bila kita terima sesuatu berita, sesuatu perkara, kita nak buat keputusan qabla tathabbut. Sebelum kita pastikan dulu benda tu, kita sebar dah cerita. Macam cerita semalam cerita menteri meninggal tu. Ada orang post sebelum tu lagi. Sebelum 9.23 tu pun dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, takziah. Menteri sekian meninggal. Orang pun komen bawah tu, belum lagi. Allah, kalau anak beranak dia tengok dia. Nak suruh ayah aku meninggal ke apa ni? Tu belum tathabbut. Dalam istilah Quran maknanya belum tabayyun. Sebab apa? Nak jadi orang mula-mula. Dia nak jadi orang mula-mula, juara viral dia nak kita. Apa benda boleh dia tahu. Nak kata boleh gift, tak ada gift juga pun orang tak bagi gift. Kalau silap kita viral, orang celah ada. Orang maki ada. Cuma nak sebutnya, belum kita pastikan lagi, kita dah buat keputusan dah. Kita dah viral dah. Tu semua tu agama tak ajar tu. Agama suruh selidik dulu, agama suruh mikir dulu. Nak buat keputusan apa-apa, fikir biar panjang dulu. Berasa diri sendiri tak boleh buat keputusan. Istikharah ada dalam agama ajar pada kita. Minta dengan Allah Ta'ala, apa yang aku nak buat ni ada baik dah untuk agama, masa depan aku, masa depan anak bini dan sebagainya. Minta dengan Allah Ta'ala, biar Allah Ta'ala yang buat keputusan. Sebab apa? Kita mengaku aku fakir. Aku tak ada ilmu ya Allah. Tak tahu baik buruk dia. Kalau kenapa benda ke depan aku tak tahu walau sedikit pun, semua dalam ilmu semua dalam ilmu-Mu ya Allah. Aku minta Mu buat keputusanlah untuk aku. Biar benda tu selalu baik untuk agama, biar agama terjaga. Tu minta dengan Allah Ta'ala. Tak apa buat keputusan.
Nak beli rumah, nak beli kereta, keluar model baru, nak beli kereta, istikharah lu. Atau aku tanya-tanya orang dulu, tengok-tengok dulu, cek-cek dulu, komitmen dan sebagainya. Tu saya tak perlu ajarlah tuan-tuan, urusan hidup kita ni. Maknanya perlu kepada kita tengok-tengok, renung-renung dulu, baru buat keputusan. Ni yang Nabi sebut, dua perangai ni Allah Ta'ala suka. Baik. Mana tadi? Kata hadis ni baca dah pagi subuh ni. Nak habis isyak juga. Mana tadi? Keterangan. Tengok keterangan Syekh Fahmi tulis. Syekh Fahmi kata apa? Ketika rombongan Bani Abdul Qais datang ke Madinah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebaik saja mereka sampai di Masjid Nabawi, mereka terus menghadap kepada baginda Nabi. Mereka terburu-buru menemui Rasulullah sebelum mereka sempat mandi dan menukar pakaian. Tindakan seperti ini dibuat oleh semua ahli rombongan Bani Abdul Qais itu, kecuali oleh seorang sahaja daripada kalangan mereka, iaitu Ashaj bin Abdul Qais. Sebelum menemui Rasulullah, terlebih dahulu beliau mandi dan menukar pakaian yang bersih dan juga memakai wangi-wangian. Apabila Ashaj datang menghadap Rasulullah, maka terus saja Rasulullah mengungkapkan perbuatannya tersebut. Di dalam hadis ini, Nabi memuji tindakan Ashaj yang penuh dengan ketenangan dan sopan santun itu. Syekh Fahmi buat contoh. Apa sahaja urusan mestilah dilakukan dengan tenang dan tidak gelojoh. Contohnya apa? Memandu kereta. Itu contoh tepat Syekh Fahmi bagi. Dah tahu dah kita nak masuk pukul 8. Pukul 8, pukul 7.50 baru keluar. Dah macam mana nak sampai pukul 8? Tahu dah traffic light ada berapa? Saya ingat mantan pengetua saya ni hebat. Pindah sekarang ni duduk di Kisas. Jusa, tuan-tuan, Jusa ni penjawat awam Jusa ni tinggilah, Jusa C. Dia pernah sebut pengalaman dia lah kepada cikgu-cikgu muda ni kan, cikgu-cikgu muda yang ada masalah apa? Masalah datang lambat kerja. Punch card lambat, thumbprint lambat. Dia kata, kita daripada rumah ke tempat kerja ni tiap-tiap hari. Dia kata, kita tahu berapa traffic light yang kita akan lalu, dia kata. Dan setiap traffic light ni berapa minit, kita tahu. So dia kata, kita kena susunlah masa kita keluar daripada rumah pukul berapa. Tolaklah traffic light ni 1 minit, traffic light ni 1 minit, traffic light ni 1 minit. Kalau 3 apa? Kalau 3 traffic light. Maknanya situ saja kalau merah 3 minit dah kita ambil masa. So kalau jauh pula perjalanan 20-25 minit pula, macam mana kita nak sampai sebelum pukul 7.30? Tu pengalaman dia cerita. Lepas tu dia boleh jadi orang yang tak pernah merah punch card. Sebab tu layaklah, saya tengok memang layaklah dia dapat apa? Dapat cemerlang, pengetua cemerlang, lepas tu dapat jusa dan sebagainya. Sebab apa? Memang kerja TikTok. Cuma nak sebutnya contoh. Contoh orang yang apa? Yang tak nak gopoh. Yang tak nak gopoh. Maknanya dia kena susun lah. Kalau tidak gopoh. Masa contoh Syekh Fahmi bagi ialah memandu kereta. Terburu-buru. Saat apa? Saat kita kalau dah lah terburu-buru, telefon duduk sebelah pula tangan kiri. Nak bagi tahu bos ni, bos saya lewat ni. Sebab apa? Ada kemalangan. Padahal tak ada kemalangan pun. Duk mana ni? On the way baru keluar tanda. On the way dah. Tu perangai itu. Baik. Janji pukul 10:40 apa? 9:45 baru masuk tanda. Lepas tu mula on the way. Baik. Supaya urusan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk yang lebih baik dan lebih sempurna. Keadaan yang dibuat dengan kelam kabut dan tergesa-gesa selalunya tidak mendapatkan hasil yang baik. Macam kerja lah. Tertangguh-tangguh kerja kan. Kerja yang esok hari ni siap sepatutnya. Bukan kerja esok siap. Saya ada seorang biras ada firm di dekat dengan masjid. Dekat dengan masjid apa tu? KLTS tu. Belakang tu dia ada firm guaman. Dia kata prinsip kerja swasta ialah kerja hari ni sebelum, maknanya sehari sebelum dah siap dah.
Bukan kerja hari ni, esok baru siap. Kalau kerja hari ni, esok siap, lambat dia tu. Itu tak boleh ambil jadi pekerja dia tu. Kalau gitu. Kerja hari ni, sebelum tu dah siap dah. Kerja hari ni maknanya semalam dah siap dah. Tu baru kita boleh ambil orang ni jadi kerja. Kalau tidak dia tu, penat dia tu. Kita duduk urus orang ni je. Nak urus produktiviti, nak buat apa-apa bagi syarikat, tak akan maju lah kalau kita pelihara orang macam ni. Kita dalam government tu kadang-kadang jadi gitu. Dalam government selesa ada apa yang viral. Yang viral air Kelantan ke tuan-tuan. Dia pergi pukul 9 suku, dia tunjuk jam dia. Pukul 9 suku dia pergi, di depan pintu nak masuk tu tulis tutup. 9 suku. Tulis waktu urusan pukul 8. Tapi pukul 9 suku tutup lagi. Intai dalam tengok di kaunter tak ada orang lagi. Di kaunter. Itulah benda yang berlaku. Saya tak tuju pada siapa-siapa. Benda yang berlaku disebabkan oleh apa ni? Tak ada akhlak. Kita nak akhlak ni, dia nak buat dalam keadaan tergesa-gesa. Agama tak ajar buat dalam keadaan tergesa-gesa. Buat dalam keadaan tenang. Barulah apa? Barulah tersusun perjalanan dia. Baik. Cubalah ambil pelajaran daripada ciptaan langit dan bumi. Allah Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi ini selama berapa hari? 6 hari seperti firman Allah Ta'ala. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah Ta'ala boleh tak buat dalam masa sekelip mata? Boleh. Tapi Allah Ta'ala nak ajar kita. Allah Ta'ala kuasa mencipta apa saja dengan firman-Nya kun. Maka sesuatu itu pun jadi dengan serta-merta. Allah Ta'ala kuasa mencipta langit dan bumi dan sekejap mata. Tapi Allah mahu mengajar kita supaya tenang dan tidak terburu-buru dalam membuat apa, menghasilkan sesuatu, supaya hasil yang didapatkan daripada usaha itu lebih baik dan lebih sempurna. Itu pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis yang keempat. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.